Assalamualaikum and welcome back to my channel di mana aku berkongsi dengan korang kisah-kisah seram, kisah misteri dan juga kisah jenayah yang pernah berlaku di dunia kita ini. Alright, so first kali, yang mula-mula sekali yang aku nak cakapkan is that aku minta maaf sebab konten aku dah lama tak keluar. Aku rasa dah 2 minggu kot. Okay, atas sebab-sebab tertentu aku ada perkara yang penting yang perlu diselesaikan. So, yes, video aku agak lambat sikit lah. Alright. Tapi tak apa. Minggu ni insya-Allah kalau tak ada masalah, korang akan disediakan dengan 2 konten aku di minggu ni lah. Okay. Alright, so kisah apa yang aku nak kisahkan pada hari ni? Alamak, okay. So, kisah hari ni, jap aku nak fold baju aku sekejap. Nak lipat tangan ni, limas. Okay. Alright. Okay, selesa sikit. Okay, first things first. Ya Allah, jerawat kat kepala pula. So, kisah apa yang bakal aku kongsikan dengan korang pada hari ni? Okay, so pada hari ni aku ada satu kisah yang dikongsikan pada aku oleh 4 sahabat baik lah. Okay, 4 sahabat baik di mana diorang bercuti and diorang terkena satu pengalaman yang boleh dikatakan misteri dan juga seram. So, tanpa membuang masa, seperti biasa kita intro dulu. Let's jump. Alright. Okay, so kisah ni dikongsikan oleh aku oleh seseorang ini. Okay, di mana mereka 4 sekawan, alright, bercuti di sebuah pulau peranginan dekat Malaysia lah, alright. Tapi dalam percutian diorang, apa yang diorang sangkakan perkara yang biasa, perkara untuk have fun, menjadi satu perkara yang misteri dan juga seram. So, kisah ni berlaku kepada 4 sekawan di mana mereka merancang percutian diorang untuk melarikan diri daripada kesibukan bandar. Alright. So, 4 sekawan ni, seorang bernama Syarul, seorang bernama Nabil, seorang bernama Iskandar dan seorang lagi bernama Farid. Okay, so 4 orang ni diorang dah plan baiknya, diorang nak kononnya nak buat barbecue di tepi pantai, diorang nak relaxkan diri kan. So diorang pun buat perancangan untuk bercuti di sebuah pulau peranginan yang boleh dikatakan famous and also overrated jugalah. Pulau ni tak lain dan tak bukan adalah Pulau Pinang. Pulau Pinang je, bukan pulau perhentian ke pulau peranginan ke, tak, Pulau Pinang. Okay, so diorang pun dah plan trip diorang dah tahu apa benda diorang nak buat, itinerary semua dah settle. Okay, at first diorang kata, oh kita fly lah pergi sana. Tapi fly boring. Dia potong sikit pengalaman perjalanan dari KL ke Penang. Okay, so diorang decide untuk drive all the way to Penang. Sewa satu BNB, bed and breakfast, bukan. Okay, satu kira tempat beristirahat atau macam satu rumah macam tu, di mana diorang boleh tempat untuk diorang tidur dan sebagainya, tapi kebanyakannya aktiviti akan berlaku di luar. So diorang just cari macam rumah biasa-biasa macam tu je lah. Okay, sebab the main target is berpiknik dan berbarbecue di tepi pantai. So diorang ni smart, diorang plan diorang akan bercuti pada hari bekerja. Okay, di mana biasalah hari bekerja mana nak ramai orang kan, tempat pun lebih lapang, lebih luas. So diorang plan untuk bercuti di hari bekerja. So okay, fine, perjalanan diorang tiada masalah. Diorang sampai ke Penang pun tak ada masalah. Everything is like going according to plan lah, mengikut rancangan lah katanya. Okay, so semua benda nampak macam biasa, tak ada masalah lah. Okay, so diorang pun dah jumpa site yang diorang nak bertapak dekat tepi pantai. Okay, so tempat ni dia dekat bahagian mana tempat tu? Batu Feringgi. Yes, Batu Feringgi. So dekat Batu Feringgi dia masuk dalam sikit lepas Hard Rock tu. Aku lupa nama. Nama tempat ni aku fail sikit. So lepas Hard Rock Hotel tu dia ada satu kawasan, tempat tu pada ketika itu masih membangun, belum lagi fully lagi lah. Okay, and so adalah beberapa kawasan yang kalau kau masuk jalan dia macam jalan tersembunyi. Kau akan jumpa macam kononnya private beach korang sendirilah. Tapi aku rasa sekarang ni dah tak ada lah tempat tu. Cuma masalah dia dekat pantai tu dia tak ramai orang.
tapi banyak anjing. Tu je lah masalahnya yang diberitahu lah. Planner untuk barbecue ni adalah Syarul. So Syarul ni dia memang cekap lah bila bab apa planning nak macam mana nak buat setup barbecue, macam mana nak start api semua bagai kan. So dia memang on point lah. So dia akan arah lah 3 sahabat dia yang lain untuk buat benda-benda yang sepatutnya. Okay. Tapi malangnya ada 2 daripada sahabat dia yang tak berapa nak pintar lah. Okay. Si Farid dan juga si Iskandar ni. So Farid dengan si Iskandar ni apa dia buat? Kan kau beli air kan, air kotak ke, air jus ke apa. So kau beli yang tak sejuk sebab dia carton kan. So obviously tak sejuk lah. So diorang belilah kotak styrofoam. Aku harap betul lah aku cakap styrofoam putih tu kan. Tempat kau boleh letak ais, kau letak minuman kau dan minuman kau akan menjadi sejuk. Tapi apa yang berlaku is that for some reason lah 2 orang ni macam jam sikit pada hari itu. Diorang letak botol air semua kat dalam kotak tersebut, dan diorang letak ais dalam beg tu, diorang just letak kat dalam tu dengan harapan air tu akan sejuk cepatlah. Tapi yalah, selalunya orang akan buka ais tu dan kau akan tuang air kosong ke apa ke untuk lebih cepatlah sejuk. Tapi diorang for some reason diorang tak terfikir pula benda tu untuk buat benda macam tu kan. So tak apalah, itu dah nampak sangat dah kebingungannya. Tapi tak apa, itulah lumrah hidup. So diorang pun continue dengan barbecue diorang. Api semua dah set, and so diorang pun dah ada gitar, diorang ada muzik-muzik yang diorang nak nyanyikan pada hari tersebut lah, sambil makan, sambil masak, sambil santai. So just aku nak share dengan korang kawasan tersebut, lokasi macam mana lokasi tersebut, dia punya environment dia. So tempat tu dia pantai tersebut dia macam menjunam sikit tau. Dia bukan yang menjunam terus macam tu, dia macam menjunam lepas tu air laut. Okay. So diorang camping dekat atas sinilah. Alright. Diorang settle semua barbecue, tempat bakar api semua bagai. Diorang semua settle kat situ. So belakang tempat pantai ni dia ada satu pokok besar, and kat bawah tu lah di mana mereka 4 sekawan ni park kereta diorang kat situ. Okay. So yalah, tak ada lah nak fikir apa kan, semua nak have fun bagai. So diorang macam biasa start masak, everything all, enjoy, menyanyi. And waktu tu masa menunjukkan jam 6 petang. Okay. Diorang tak ada moment yang diorang terfikir untuk berhenti relax kejap, sebab diorang memang continue meneruskan masakan dan masakan dan sembang-sembang diorang sampailah dalam pukul 7.30, dekat dah maghrib lah time tu kan. Baru diorang chill down sikit kan, terus biar azan, biar maghrib semua settle dulu, and then baru diorang sambung aktiviti diorang. So selepas selesainya maghrib, diorang pun sambung lah dengan keadaan yang agak tenang. And then plus malam, cantik pula malam tu, cuaca cerah. So obviously kau akan nampak lah bintang-bintang di langit. So diorang pun enjoy pemandangan tersebut. So yalah, masakan semua dah ready untuk dimakan, sebab diorang semua dah settle masak semua. So gitar pun dikeluarkan, diorang pun start menyanyi lagu, tak kisahlah lagu apa, and tak kisahlah suara diorang time tu sedap ke tak sedap ke, diorang tak pedulikan. Alright. So lepas pukul 8, pukul 9 macam tu, and then diorang still berada dekat kawasan situ. So salah seorang daripada sekawan tu, Nabil, dia rasa tak tenang tau waktu dalam pukul 9 macam tu. Muka dia resah, dia kejap-kejap cek barang semua bagai. So Iskandar pun nak meluat lah. Yelah, kau datang nak have fun, tapi muka kau menggelabah tak tahu pasal. Apa hal kan? So Iskandar ni pun stres, tanya lah, Nabil, kau apa hal kan? Kenapa kau muka resah macam kan? Chill lah, nama pun holiday kan, yang kau menggelabah tak tahu pasal kenapa. So Nabil pun luahkan lah perasaan tak tenang dia tu, perasaan gelisah dia tu. Dia cakap, tak ada, aku bukan apa Iskandar, aku risau lah. Iskandar pun cakap, risau apa? Apa yang kau risau? Cuba cerita sikit. Tak pukul 9 ni aku risau lah. So Iskandar pun cakap, aku terhantu Dan Nabil macam, kau apa benda takut dengan hantu? Alah, bukan tu, aku takut kita kena rompak. Macam tu pula Nabil. So Nabil ni jenis yang fikiran dia bukan lebih kepada
benda-benda misteri atau paranormal tau. Dia lebih kepada kena rompak lah, kena langgar lah apa benda, semua benda merepek-repek kadang-kadang yang tak kena dengan tempat. Itulah Nabil. So Nabil jenis yang logical punya orang lah. So Nabil yang risau lah, takut ada orang 4 orang kat situ dekat tempat yang tiada orang. So dia risau lah kok ada geng ke apa datang nak rompak diorang, satu hal lah sebab diorang banyak juga barang berharga diorang bawa dengan diorang. So Nabil risau part tu lah. Dan Iskandar pun cakap, kau jangan risau, kita adalah cukup orang, kalau apa-apa pun kita boleh try settlekan lah, InsyaAllah, katanya. Okay, so this is where the fun begins. Yes, so sekarang kita tukar mood sikit. Alright. So jam dah menunjukkan pukul 11.30. Okay, dekat berapa? Dekat 2 jam macam tu lah lepas Nabil rasa tak tenang semua tu. So selepas Iskandar dah menenangkan dia, dan Nabil pun start enjoy balik. Okay, so diorang macam biasa start, diorang adalah tinggalan makanan, sisa-sisa makanan yang diorang masak tadi. Okay, and unggun api tersebut dah makin kecil. Okay, dah nak terpadam dah. So time tu Syarul bagi idea yang bernas. So Nabil ternampak dekat ujung tu ada satu, okay, kalau korang tahulah yang kan gulung yang kabel tebal tu kan. Okay, so dia ada macam papan besar yang bulat tu. So memang besar gila papan tu. So Syarul pun cakap, apa kata kita ambil papan tu, kita try nyala api kat papan tu. And diorang pun 4-4 pergi tolak benda tu besar dia. So diorang tolak, bawa dekat tempat unggun api tu, dan diorang cubalah nyalakan api kat tempat tu. Dekat benda tu lah, dekat apa, aku tak tahu apa benda tu, tapi dekat benda tu lah. Okay, so berjaya. So memang api besar, marak gila api dia kan. So si Iskandar ni dia pelik sikit. So dia tak boleh tengok benda-benda yang over. Contoh ni macam api ni yang sedang marak membakar tu, dia pergilah buat tarian apa orang kata, seperti tarian yang macam dekat Afrika tu kan, yang puak-puak Afrika tu diorang menari dekat keliling api tu. So si Iskandar ni pun pergilah buat benda tu kan, sambil menyanyi macam tu. Okay, so Syarul pun cakap, kau tak payah buat macam tu, tak elok saya malam-malam dah sini. So Iskandar pun, alah chill lah bro, kini sekali semua hidup, bukan selalu. Dan Syarul pun macam, tak adalah benda macam ni, kau jangan buat main-main, kita dah dekat laut, and then tak ada orang kat sini kan, apa-apa terjadi siapa nak jawab. So Iskandar pun malas nak bertekak. Iskandar pun biarlah, dia stop benda tu, and dia sambung duduk, ambil gitar, sambung main gitar, sambung menyanyi dan sebagainya lah. So Farid ni pula, dia jenis yang chill, dia tak banyak cakap, dia just like dia paling act cool lah dekat situasi tu. So okay fine. So malam tu dah dekat pukul 11.30, dekat 11.45 macam tu. So Syarul nampak lah ada satu lagi ketul kambing bakar. Kambing bakar. So dia pun nak makan lah. Tengah-tengah dia nak makan, tiba-tiba dari entah mana, dalam lebih kurang 5 ke 6 anjing macam tu datang and start menyalak non stop. Menyalak. Dan yang 4 sekawan tu pun dah nak risau lah, apa hal anjing menyalak ni. Diorang takut anjing tu datang nak attack diorang ke, nak makanan diorang ke apa. Itulah fikiran diorang. Tapi bila Syarul dan 3 orang lagi pandang ke belakang, diorang notice satu benda tau. Anjing-anjing tersebut bukan menyalak dekat diorang, tapi menyalak dekat pokok besar yang aku bagi tahu korang tadi. So anjing tu semua tengah bukan duduk, dia macam menirap ke apa benda aku tak tahu, tapi memandang ke atas, dan sambil memandang ke atas dia menjerit pula, dia menyalak. Kuat gila. So tiba-tiba pada waktu tersebut, si Syarul ni dia drop kambing bakar dia tu, dia terus baling dekat unggun api tersebut, dan dia terbagi tahu, geng, jom balik. Macam tu, jom balik. So Farid pun jenis yang dengar apa Syarul cakap. Farid pun start kumpul semua barang-barang dia and simpan lah nak balik. And Iskandar ni jenis yang tak faham queue ke apa benda. So
So dia jenis yang santai, relax, ambil benda kan. Member si Syarul ni dah menggelabah sikit lah. Dah boleh nampak dia menggelabah sikit. So Iskandar jenis yang chill. Nabil pun dah start dah rushing nak simpan barang semua. Tapi background kat belakang tu, anjing tu still menyalak lagi tau. So the best part is tempat nak masak barbecue tu, yang tempat yang besi tu, besi ke aluminium aku tak tahu. Besi. Okay. Syarul dia cakap, biar benda tu kat situ. Tak payah ambil tak payah bawa balik. Just ambil apa barang kita yang kita rasa penting, kita ambil, yang lain semua kita biar kat situ. So Iskandar macam tak faham lah. Apa benda ni? Kita spend banyak lah ke benda. Dan Syarul kata, tak payah, biarkan je. Abaikan benda tu. Nanti sampai hostel nanti aku cerita. So Iskandar macam, okay fine. So ingat kereta tadi park dekat bawah pokok kan. So anjing-anjing semua kat situ tau. Syarul ni, bila dia berjalan ke arah kereta tersebut, dia hanya pandang ke bawah je. Pandang ke bawah, jalan laju. Dan yang lain semua tak dapat cue lagi apa benda tu. Cuma dia dapat rasa ada benda yang tak kena. Tapi Iskandar memang jenis tak peduli apa benda yang sedang berlaku. So Iskandar pun terus jalan, macam tak ada apa-apa. Yang lain semua macam senyap kan. So time semua dah masuk kereta, obviously kena reverse lah. Okay, bila kena reverse, then obviously lampu pun kena buka. And then tempat tu gelap, tak ada lampu oren, lampu tiang tu semua tak ada. So Syarul dengan berat hati terpaksa switch on lampu dia. So bila dia switch on, tiba-tiba dia buat macam tu tau. Then Farid duduk kat tepi dia, kau apa hal ni? Kau nak bawa kereta mata tutup ke? Agak-agak lah. Then Syarul ni, tak, sorry. So dengan pantasnya Syarul terus rush out tau, rushing daripada tempat tersebut tau. Then Iskandar pun tanya, chill lah, kau bawa laju dalam tempat ni buat apa kan, salah masuk mana lah, satu hal pula kan. Tapi Syarul dah tak fikir apa lah, dia nak keluar cepat-cepat exit daripada tempat tu and ke atas jalan utama lah. So sesudah diorang sampai ke jalan utama, keadaan dalam kereta tersebut senyap. Tak ada siapa yang bercakap apa-apa sampailah diorang sampai ke hostel diorang. So bila sampai ke hostel diorang, masing-masing start kemas barang, mandi, everything all. So hostel ni apartment lah, dia macam apartment. So apartment ni ada balcony dia luas dia, memang luas. So diorang pun lepak lah dekat balcony sambil lisap vape semua bagai, minum kopi. Dan Iskandar tanya Syarul, cuba cerita kat aku, apa yang terjadi tadi? Kau tak pasal-pasal rush suruh balik, and then lepas tu bawa macam celaka dekat tempat sempit tersebut, and then lepas tu kau tak bagi tahu apa-apa. Cuba kau cerita sekarang. Kita dah ada kat rumah. So kau cerita apa yang sebenarnya yang telah berlaku. So Syarul pun open story. 3 sekawan ni tengah duduk nak dengar apa yang Syarul nak ceritakan. So rupanya time nyalakan anjing-anjing tersebut, time Syarul pandang ke belakang, bila dia pandang ke anjing dan dia pandang ke atas pokok tu, Syarul ternampak ada satu lembaga yang tengah duduk atas pokok tu sambil pandang ke arah 4 sekawan tersebut sambil tersenyum lebar. Sambil tersenyum lebar. And dia nampak macam ada taring putih, tapi dia tak nampak jelas dari segi pakaian ke apa benda semua. Apa yang dia nampak adalah taring makhluk tersebut dengan mata berwarna merah. So Syarul macam, elok dia bagi tahu dekat kawan-kawan dia, elok aku nampak benda tu, aku terus cabut, aku suruh korang kemas semua barang. Tapi korang jenis yang chill, aku dah menggelabah, takut benda tu tiba-tiba turun pokok, lepas tu start attack korang, kena rasuk, tak jadi apa dah. So okay fine. So Iskandar pun cakap balik, so time kau nampak pokok tu macam mana sah? Berani sah kau lalu dekat bawah pokok tu? Dah nak buat macam mana? Itu je jalan yang ada. So no choice. So sambil Syarul pandang ke bawah, dia dapat rasakan benda tu memang atas dia yang jenis macam dah nak terkam tau. So Syarul cepat-cepat masuk kereta. Elok Syarul masuk dalam kereta. Bila dia dia start engine dia dan dia buka lampu tu, di situlah di mana dia nampak lembaga tersebut dari atas pokok sekarang sudah berada dekat bawah and sedang tenung dekat 4 sekawan tersebut di dalam kereta. And sebab tu Syarul terus tutup mata macam tu. And makhluk tersebut memang besar, kata Syarul.
besar gila. Dia dah macam hampir sama besar dengan pokok tersebut. Cuma pokok tu dah a bit tinggi. Makhluk tu tak ada tinggi tapi besar. Badan dia dari segi tu besar. Dan sedang pandang ke arah kenderaan mereka. So, bila Syarul rushing nak keluar daripada tempat tu, sebab utama yang Syarul rush daripada tempat tersebut adalah sebab dari sisi cermin kat belah kanan tempat dia driving tu, dia nampak seolah-olah makhluk tersebut sedang kejar kereta diorang. Aku cerita ni orang memang sial. Padahal cerita bukan pengalaman, cerita yang aku dikongsikan kepada aku. Tapi ialah bila aku menghayati balik cerita tu, bukan sesuatu yang manis tu. So benda makhluk tersebut kejar kenderaan tersebut sampailah ke laluan utama. Yang tiba-tiba makhluk tersebut dah tak nampak. Tapi ini satu benda yang Syarul tak ceritakan pada diorang. Okay. So sepanjang turun kat Batu Feringgi tu, kan Batu Feringgi dia macam turun bukit kan, yang sempit-sempit tu. So sepanjang dia turun bukit tu, dia dapat rasa yang kereta tersebut agak berat tau. Bukan berat sebab ada 4 orang dalam kereta. Tu memang kau boleh estimate lah berat kereta macam tu. Tapi dia rasa seperti ada satu beban yang lebih lagi yang sedang duduk atas kereta tau. Sebab apabila turun bukit, come on lah, turun bukit obviously kereta kau laju. Ini time dia turun bukit, kereta dia boleh paling max pun dalam 40 ke 50. Dia try tekan, kereta tu macam tak nak jalan. So Syarul dah rasa tak sedap hati tau. So walaupun keadaan senyap dalam kereta tu, tapi Syarul kamit lah mulut dia kan, membaca surah-surah semua benda tu, dengan harapan yang makhluk tersebut lepaskan orang. So elok orang masuk ke, lepas turun buat Batu Feringgi tu, diorang masuk ke arah bandar, barulah dia rasa kereta tersebut ringan sikit, boleh pick up. Tak tahulah sama ada benda tu follow diorang all the way back ataupun hanya separuh jalan, sebab mungkin ada border yang benda tu tak boleh lepas ke apa, kita tak tahu. Tapi apa yang Syarul cakap, elok bila dah sampai rumah baru dia rasa tenang sikit. Dia dah tak rasa benda tu seperti dia tak rasa seperti diekori lah. Okay. And rupanya mengikut kisah Syarul ni, lepas dia dah balik daripada Penang dengan kawan-kawan dia pun cerita dekat rakan sepejabat dia semua benda lah. So dia pun cerita everything all. And rupa-rupanya tempat yang diorang berkemah tu, tak ada siapa sebenarnya yang berani kemah kat tempat tu. Sebab apa? Dikatakan tempat tersebut yang pokok besar tu ada, diorang kata penjaga lah. Okay? Dia bukan penjaga tapi jin lah tengah duduk kat situ kan. Diorang guna ayat penjaga lah. Ada penjaga di kawasan tersebut yang tak suka diganggu, tak tentu pasal, dan kira macam tak menghormati lah. Yelah 4 sekawan tersebut dengan nyanyian lah, dengan seorang menari keliling unggun api lah bagai. So benda tu tak senang hati lah kan. Tempat dia kau buat kacau kan. So ramai yang cakap, berani kau Syarul, hati kau keras untuk lepak dekat tempat-tempat sebegitu. Tapi benda dah terjadi. Nasib baik tiada siapa yang terganggu dari segi rasukan ke ataupun dari segi lemah semangat ke, semua okey. Walaupun Syarul terserempak dengan benda tu, dia pun maintain cool dia lah. Alright, okay. So itulah kisah yang dikongsikan pada aku. Bila aku first dengar kisah ni just sekadar perkongsian. Bila aku first dengar kisah ni, aku macam, boleh ke aku nak kongsi ni? Seram ke? Tapi aku try kongsikan dengan korang. And sambil aku ceritakan ni, aku dapat rasa memang bila kau mendalami kisah tersebut, dia lain tau bila orang cerita kat kau and kau sendiri yang menceritakan benda tersebut. Kau letakkan situasi kau dalam keadaan tersebut tau. And yes, aku dapat rasa meremang dia memang lain macam lah. Kau just bayangkan kau tengah duduk lepak, lepas tu benda tu dekat pokok tengah usang kau sambil tersenyum lebar. Aku boleh lempap dengar tersenyum lebar, aku naik tengkuk tu. So pengajaran dia kat sini is that tak kisahlah ke mana kita pergi sekalipun lah, tepi pantai ke hutan ke mana-mana ke, tempat yang bukan tempat biasa kita, tempat biasa manusia lah, especially bila cakap dengan laut, dengan hutan ni hiking ke apa benda, make sure kita baca doa perlindungan, minta perlindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar tidak diganggu
dan kita selamatlah dalam perjalanan kita, walaupun tak kisahlah perjalanan mana-mana sekalipun ataupun perkara yang kita lakukan. Moga kita sentiasa dilindungi daripada gangguan syaitan. So, aku harap korang suka dengan kisah yang aku bawakan pada hari ini. Okay, and kalau korang suka pada kisah hari ini, korang boleh tekan butang like di bawah. Okay, jangan lupa subscribe ke channel aku. Kepada viewers aku yang masih belum subscribe ke channel aku, and jangan lupa tekan bell notification supaya mana-mana video yang aku naikkan, korang akan diberitahu terlebih awal. Alright, and also terima kasih kepada semua yang sedang menonton channel aku pada hari ini. And kepada semua subscribers baru ke channel aku, selamat datang, and aku harap korang akan enjoy and continue support channel aku sampai aku mencapai 1000 subscribers, insyaAllah. Kalau ada rezeki, aku amat bersyukur kerana benda ni aku tak boleh buat seorang-seorang. Ini semua support datang daripada viewers yang dekat luar sana dan juga subscribers aku. Okay, alright, so sehingga kita berjumpa lagi di konten akan datang. Nama aku Shadows, and by the orders of the Shadows, stay safe, stay healthy, take care, and sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.